الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita teruskan perbahasan kitab Al-Kabair karangan susunan Al-Imam Al-Zahabi, dan pada sesi lepas kita telah pun membicarakan sedikit sebanyak berkenaan dosa besar yang ke-15. Dosa besar yang ke-15 adalah berkenaan menyombongkan diri, takabur, ujub dan angkuh. Ia merupakan dosa yang anak Adam lakukan bermula daripada dalam hati dan akhirnya ia keluar, muncul pada zahir manusia itu. Dan kita juga menukilkan kalam para ulama bahawa apa sahaja dosa manusia boleh sembunyikan, tetapi tidak sombong, takabur dan juga angkuh, kerana yang dalam itu akan keluar dalam bentuk zahir. Kemudian pada muka surat 144, di antara yang terakhir kita bahaskan adalah pesanan Luqman kepada anaknya yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan dalam Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman berpesan kepada anaknya setelah berpesan untuk tidak mensyirikkan Allah, berpesan untuk menghormati orang tua, lebih-lebih lagi kepada ibu yang mengandungkan dan juga menyusukan. Dan di antara pesanan Luqman kepada anaknya adalah untuk tidak menyombongkan diri. Pada surah Luqman ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau mempalingkan khaddaka maksudnya pipimu, linnas daripada manusia. Ini merupakan satu simbolik kepada orang yang takabur. Orang bercakap dengan dia, dia tidak mahu melayan ataupun memandang ke arah wajah orang tersebut, merasakan dirinya lebih mulia daripada orang lain. Juga selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Pesan Luqman kepada anaknya adalah jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dan di penghujung ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tidak menyukai, membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian pada muka surat 144 di bahagian bawah itu, Al-Imam Al-Zahabi menukilkan sabda Nabi SAW, katanya, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mahukah kamu aku khabarkan kepada kamu siapakah penduduk neraka? Dan di antara ciri-ciri penduduk neraka, kullu utullin jawazin mustakbir, iaitu orang-orang yang kasar, berjalan dengan angkuh, lagi mustakbir, membanggakan diri ataupun sombong. Kemudian Umar bin Yunus Al-Yamami berkata, ayahku telah meriwayatkan kepada kami Ikrimah bin Khalid bahawa ia pernah bertemu dengan Ibnu Umar, dan beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yakhtalu fi mashyatihi wa yata'azamu fi nafsihi illa laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi SAW, ma min rajulin, tidaklah ada satu orang lelaki, yakhtalu fi mashyatihi,
dia itu berjalan dalam keadaan sombong. Wa yata'azamu fi nafsihi. Ta'azama ni maksudnya dia berasa besar akan diri dia. Illa, melainkan orang seperti ini pada hari kiamat dia sesekali tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Taala murka kepada dia. Dan kita sebutkan bila Allah Subhanahu wa taala murka, maka orang tersebut ataupun makhluk itu jauh daripada rahmat dan juga kasih sayangnya. Kemudian yang terakhir, penulis menukilkan suatu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, di antara 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke neraka pada peringkat permulaan, amirun mutasallitun, pemimpin yang zalim, kejam, wa ghaniyun la yu'addi zakah, orang kaya yang tidak menunaikan zakat, wa faqirun fakhur, dan juga orang miskin yang sombong. Hadis ini pernah kita bahaskan. Kalau kita lihat di situ, yang paling tidak layak untuk menyombongkan diri adalah orang fakir miskin. Kalau kita lihat 3 golongan pertama, amir mutasallit. Kenapa penguasa tersebut menjadi zalim dan juga kejam? Kerana dia memiliki kuasa. Wa ghaniyun la yu'addi zakah. Kenapa orang tersebut tidak ingin mengeluarkan zakat? Sebab dia kaya, dia merasakan kalau dia mengeluarkan zakat, maka dia menjadi miskin. Sedangkan kita pernah bahaskan zakat itu nilainya tidaklah sebesar mana berbanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang paling tak layak adalah orang miskin. Orang miskin ni, muslim-muslimat, adalah satu kategori manusia yang sepatutnya dia tidak berada dalam keadaan sombong. Sebab benda apa nak disombongkan? Kita dah bahaskan di antara sebab orang menjadi sombong kerana kekayaan. Di antara sebab orang menjadi sombong adalah kerana paras rupa, kerana jawatan. Tapi si miskin ataupun si fakir ini, dia sombong. Dia tidak ada benda yang dia nak sombongkan. Begitu dia bersikap sombong, dia merasakan dirinya lebih mulia, lebih besar daripada orang lain, maka dia termasuk di antara golongan terawal Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Penulis katakan, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri dengan ilmunya di hadapan orang lain dan membanggakan diri dengan kurnia yang dimilikinya. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari kehidupan akhirat, niscaya ilmu akan menggentarkan jiwanya, hatinya akan takut dan jiwanya akan tertunduk. Jiwanya akan selalu waspada dan tidak merasa lemah. Bahkan di setiap waktu ia akan selalu menghisap dan mendidiknya, iaitu mendidik jiwanya. Apabila hal ini dilalaikan dan melenceng ataupun melencong, mungkin bahasa Melayunya, dari jalan lurus, maka pemiliknya akan celaka. Jadi apa yang cuba disampaikan adalah sepatutnya orang ilmu yang berilmu itu, bila dia betul-betul berilmu, dia akan pergi beramal. Dengan ilmu jugalah orang akan menghisap diri, sebab dia tahu perkara yang betul, perkara yang salah. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Mawardi, hisap itu adalah apabila satu orang di malam harinya menelusuri tengok apa yang diperbuat oleh dirinya pada waktu siang hari. Kalau benda tersebut bagus, maka esoknya dia berazam untuk meneruskan benda tersebut. Kalau sekiranya tidak bagus, dia cuba untuk memperbaiki dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Jadi orang yang ada ilmu ini adalah orang yang tahu menghisap dirinya. Seolah-olah perkataan ini menunjukkan bahawa orang yang tidak meresap ilmunya di dalam dadanya adalah orang yang akhirnya akan bersifat sombong. Barang siapa yang mencari ilmu untuk kesombongan dan kedudukan, memandang kaum muslimin dengan pandangan kebencian, membodohi dan memandang rendah kaum muslimin, maka hal ini merupakan bentuk kesombongan yang paling besar. Jadi kalaulah satu orang itu menuntut ilmu, makin dia mengatakan orang itu rendah, sebab dia kata aku yang lebih pandai daripada engkau. Engkau siapa? Maka itu merupakan satu kebinasaan.
Siapa sahaja memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya tidak akan masuk syurga walaupun hanya sebesar biji sawi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kerana Allah. Baik, kita pergi kepada syarah Ibn Uthaymin pada muka surat 145. Beliau rahimahullahu berkata, kesombongan adalah seseorang yang memuji dirinya sendiri dan menyombongkan diri dengan nikmat dari Allah, seperti nikmat anak, harta, ilmu, kedudukan, kekuatan jasmani atau yang serupa dengan itu. Yang penting bahawa makna sombong adalah ketika ada seseorang memuji dirinya sendiri kerana memiliki banyak nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Jadi Syekh Ibn Uthaymin menyebutkan di antara ciri orang yang bersifat sombong seperti mana yang kita sebutkan tadi, manusia ini kalau buat dosa dia boleh tutup, tapi jarang sekali ada orang boleh tutup sifat kesombongan kerana dia akan terzahir keluar. Dan di antara ciri orang tersebut adalah dia menampakkan, memuji diri sendiri terhadap harta ataupun nikmat yang dimiliki tanpa menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membicarakan nikmat Allah seperti memperlihatkan nikmat Allah yang ada pada seseorang dengan bersikap tawaduk, maka sikap seperti ini tidak dianggap berdosa. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perbahasan ini telah pun kita bahaskan. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menzahirkan rasa kesyukuran dengan menyebutkan nikmat yang Allah Taala berikan kepada baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku merupakan ketua anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhra. Nabi SAW sebut wala fakhra kat situ. Nabi nak bagi tahu di antara yang the best tu dia, untuk menunjukkan nikmat Allah Ta'ala berikan kepada baginda, tapi ia bukanlah sebagai satu kesombongan. Jadi kalaulah ada orang mengenakan pakaian yang bagus, mungkin pada mata kita mahal, dia mengenakan pakaian tersebut tanpa dia menunjuk-nunjuk, kata ini adalah pakaian, kemudian dia selfie dan sebagainya, maka itu tidak termasuk di kalangan orang yang menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ini merupakan teguran keras Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang rasa dirinya mulia. Allah Taala kata apa? Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menyucikan diri kamu sendiri. Menyucikan diri kamu sendiri bukan maksudnya dia yang pergi cuci hati dia, bukan. Tapi maksudnya dia menganggap diri itu lebih mulia. Huwa a'lamu biman ittaqa, sedangkan dia mengetahui tentang siapa yang lebih bertakwa. Seperti mana yang kita maklum muslim-muslimat, teguran Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi apa tu? Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan kenyataan Musa alaihi salam itu betul. Bila kaum Musa alaihi salam bertanya kepada baginda, wahai Musa, siapakah yang lebih berilmu? Musa kata apa? Aku. Kenyataan tersebut dari satu sudut tak salah, sebab Musa ni Allah Subhanahu wa taala berikan baginda wahyu, dan kalau baginda melakukan kesalahan, Allah Taala akan berikan teguran secara direct, seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Allah Subhanahu wa taala ingin menegur Musa agar kenyataan itu biarlah merendah diri. Akhirnya berlaku apa yang berlaku dalam suratul Kahf. Bagaimana Musa alaihissalam Allah Taala didik melalui Khadir, ataupun sebagai sebut namanya Khidir. Nabi ataupun tidak, itu satu perbahasan yang lain. Ala kulli hal, Allah Taala kata apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasakan di kalangan kamu ini kamu yang paling mulia sekali. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu aib kita. Jarang ada manusia ingin mempamerkan kecacatan.
Kalau dia bergambar dengan keluarga, dia cerita tentang keluarga dia, mesti dia cerita tentang yang baik-baik. Mungkin kita tak pernah tengok ada orang mencerita keburukan keluarga dia, ada. Tapi kebanyakannya orang suka untuk menzahirkan kebaikan. Allah Ta'ala beritahu, huwa a'lamu biman ittaqa. Sedangkan dia tahu apa yang kamu sembunyikan. Jadi seruan kita muslim-muslimat adalah dakwah untuk islah kepada masyarakat. Dalam masa yang sama kita juga memperbaiki diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada muka surat berikutnya 147. Ini Syekh Ibn Uthaymin syarah supaya kita itu jangan menyombongkan diri. Allah Ta'ala sebut, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah berjaya orang yang zakkaha, menyucikan jiwanya. Menyucikan jiwa daripada apa, muslim-muslimat? Menyucikan jiwa daripada dosa. Menyembunyikan aib, tidak menzahirkan, memperbaiki diri sendiri. Dan menambah ilmu supaya dia itu tahu menghisap dirinya sendiri. Bila kita baca ayat ni, qad aflaha man zakkaha, kita juga tertanya-tanya, sampai bila manusia perlu menyucikan diri sendiri? Apakah sampai satu tahap umur 40, 50 ataupun dah pencen, maka dia kata aku tidak perlu menyucikan diri sendiri? Jawapannya adalah sampai mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam suratul Hijr ayat 99. Allah Ta'ala kata apa, muslim-muslimat? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Hendaklah engkau menyembah Tuhanmu. Ibadah merupakan salah satu asbab manusia boleh menyucikan diri. Dalam arti kata lain, meninggalkan ibadah ataupun mengurangkan ibadah sunnah akan menyebabkan jiwa seseorang itu boleh kotor. Ini pada ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau sembah Tuhanmu. Ini kepada siapa ni? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampailah engkau menemui kematian. Jadi proses penyucian jiwa itu berlaku sampailah kita meninggal dunia. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke dosa besar yang baharu. Dosa besar yang ke-16. Kita target sampai liwat malam ni. Bukan lewat, sampai bab homoseks. 17 ada perkara yang menarik pada perbahasan. Apa dia? Homoseks satu perkara yang menarik. Bukan, saya kata kalau boleh perbahasan kita malam ni sampai ke bab liwat. Homoseks satu benda yang tak menarik. Kita akan bahaskan nanti bagaimana sahabat berpendapat orang yang melakukan liwat maka hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Liwat tu kalau dia dipaksa kan? Kalau suka sama suka? Suka sama suka, yang diliwat akan dibunuh, yang meliwat juga akan dibunuh. Ijma' sahabat bahawa benda tersebut dia kena mati. Ada kes dulu, ada satu orang hamba Allah ni, dia liwat binatang kambing. Maka kambing tersebut tak boleh dimakan, dia dibunuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, uqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Bunuhlah orang yang meliwat dan juga yang kena liwat. Baik, sebelum sampai ke situ kita pergi bicara tentang penyaksian palsu, tipu sijil, beli barang, tipu testimoni. Ini semua termasuk dalam persaksian palsu dalam bentuk yang moden.
Baik. Dosa besar ke-16 muka surat 151. Al-Imam Az-Zahabi buka dengan firman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur. Sebenarnya ayat dalam surah Al-Furqan ayat 72 ini lanjutan daripada tentang ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala yang dia puji ini merupakan hamba aku. Pengiktirafan. Kita sebutkan nisbah hamba kepada selain Allah merupakan satu kehinaan. Nisbah hamba kepada selain daripada Allah merupakan satu kehinaan. Contoh, hamba si Karim, hamba si fulana, hamba barang itu, hamba barang ini, dia merupakan satu kehinaan. Tapi bila penisbahan hamba kepada Allah Ta'ala, dia merupakan satu bentuk kemuliaan. Allah Ta'ala iktiraf ini merupakan hamba aku. Dan di antara perkara yang Allah Ta'ala iktiraf adalah hamba yang tidak pernah melakukan penyaksian palsu. Nanti kita akan bahas tentang taubat orang yang melakukan penyaksian palsu. Dalam bab ilmu hadis, benda ini dibincangkan. Taubat cerita lain, tapi apakah dia punya saksi selepas dia pernah menipu, diterima ataupun tidak? Ada sebahagian kata tak diterima. Baik. Ibnu Qudamah bagi tahu, dia kata apa? Asy-syahadatu la tajuzu illa bima 'alimah. Kalau satu orang ingin memberikan satu penyaksian tapi dia tak ada ilmu tentang benda tersebut. Contoh, dia kata, tolong review barang ni kan. Dia tak pernah pakai barang tersebut, dia tak pernah guna, dia tak pernah tengok, tapi on the spot dia berikan penyaksian. Maka Ibnu Qudamah sebut itu juga termasuk dalam syahadatuz zur. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Allah Taala sebut dalam Quran, melainkan orang yang syahida bil haqq, dia itu memberikan penyaksian dengan hak, wa hum ya'lamun, sedang dia berikan penyaksian dalam keadaan dia mengetahui. Nanti kita akan bahas perkataan Syekh bin Uthaymin. Salah satunya adalah dia tak tahu benda tersebut, tiba-tiba disuruh berikan penyaksian, dia berikan penyaksian. Apakah dia termasuk? Dia termasuk dalam memberikan penyaksian palsu. Allah Subhanahu wa taala sebut, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau sekali-kali mengatakan perkataan yang kau sendiri tak ada ilmu. Allah Taala sebut, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kesemua benda ini Allah Taala akan berikan tanggungjawab di akhirat. Baik, jadi memberikan penyaksian tanpa ada ilmu termasuk dalam penyaksian palsu. Bahkan sebagian para ulama pergi lebih jauh. Dia kata hatta walaupun penyaksian itu kebetulan kena, apakah dia termasuk sekali? Dia termasuk sekali. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Allah Taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat ke-30. Baik. Sini satu benda yang menarik muslim-muslimat. Bila Allah Subhanahu wa taala bahas tentang kesyirikan, Allah Taala kata fajtanibur rijsa, maka jauhilah rijs. Rijs maksudnya adalah najis. Bahasa mudahnya najis, kotoran. Di antara kotoran yang boleh membenak dalam hati seseorang adalah al-awthan. Apa dia? Berhala. Setelah itu, setelah Allah Ta'ala sebut jangan syirik, dalam bahasa mudahnya jangan syirik, salah satu bentuk kesyirikan adalah berhala yang kamu puja, sembah. Di penghujung ayat suratul Hajj Allah Ta'ala kata apa? Wajtanibu qaulaz zur. Hendaklah kamu menjauhi daripada perkataan-perkataan az-zur, dusta. Kenapa muslim-muslimat? Kenapa ayat tersebut diakhiri dengan perkataan dusta? Bicara kita adalah tentang persaksian palsu. Sebab kaum musyrik tahu bahawa berhala bukan Tuhan. Kaum musyrik tahu bahawa berhala itu mereka yang buat. Setelah penyaksian demi penyaksian datang, tapi mereka tetap kata berhala sebagai Tuhan. Ada Tuhan di langit dan ada Tuhan di bumi.
Maka ketika mereka menyebutkan benda tersebut, bukankah itu qaul az-zur? Bukankah itu merupakan satu perkataan nista dan dusta? Maka itu sebab Allah Ta'ala kata apa? Wajtanibu qaul az-zur. Kalau kamu benar dalam berkata-kata, nescaya kamu tidak akan mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Itulah mungkin hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup perkataan wajtanibu qaul az-zur. Baik. Syahadatuz zur, penyaksian palsu, merupakan sesuatu yang bertentangan dengan iman. Apa rukun Islam yang pertama, muslim-muslimat? Rukun Islam yang pertama adalah syahadah, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak layak disembah melainkan Allah. Maka syahadatuz zur merupakan lawan bagi keimanan. Syahadatuz zur merupakan lawan bagi keimanan. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu wajtanibu qaul az-zur. Baik, di dalam sebuah hadis disebutkan, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamati hatta tajiba lahun nar. Kalau kita tengok hadis ini, muslim-muslimat, macam mana kita nak faham? La tazulu qadama syahidiz zur. La tazulu maksudnya masih kekal, ataupun kita kata tidak berganjak, kedua kaki orang yang memberikan penyaksian palsu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta sehinggalah tajibalahun nar, dia wajib ke neraka. Faham tak hadis ni? Macam mana dia nak masuk neraka sedangkan kaki dia tak bergerak? Hadis ini beritahu kaki dia tak akan bergerak melainkan dia wajib ke neraka. Macam mana nak faham? Faham? Hadis ini beritahu kedua kaki orang yang memberikan penyaksian palsu tidak akan bergerak melainkan kewajipan neraka, barulah dia bergerak. Sedangkan macam mana dia nak masuk neraka kalau kaki dia tak bergerak lagi? Syaukani ada satu perkataan menarik ketika mengulas hadis ini. Dia kata apa? Hadza wa'idun syahid. Hadza wa'idun syadid. Dia kata ini merupakan ancaman keras kepada orang yang memberikan penyaksian palsu. Haitsu aujaballahu lahun nar. Dari sudut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum dia masuk neraka, Allah Ta'ala memberikan qarar kepada dia, memberikan ketetapan, engkau sebelum nak masuk neraka, aku beritahu engkau wajib ke neraka. Begitu sekali. Dia tahu dia ke neraka. Pun begitu Allah Ta'ala kata, engkau wajib ke neraka. Setelah Allah Ta'ala, seolah-olah kita sebutkan seperti itu, Allah Ta'ala kata, engkau wajib ke neraka, barulah kaki dia bergerak ke neraka. Itu pendapat Syaukani ketika menghuraikan hadis ini. Dan beliau menambah lagi, katanya secara pasti ini adalah orang yang tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Baik, muka surat berikutnya 152. Baik, 151 itu dia kata, penulis katakan, orang yang bersumpah palsu sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Di antaranya, 1, berdusta dan membuat tipu muslihat. Penyaksian palsu adalah merupakan satu pembohongan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada musrif. Musrif adalah orang yang melampau-lampau dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan beragama. Macam mana kita nak mu'tadil dalam kehidupan beragama? Mudah saja ikut sunnah Nabi SAW. Itu merupakan tidak musrif. Dan kadzab, berdusta. Abu Bakar radhiyallahu an dinukilkan sebagai berkata,
iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibul iman. Abu Bakar kata apa? Janganlah sesekali engkau berdusta berbohong, kerana berdusta berbohong mujanibul iman, merupakan suatu yang menjauhkan engkau daripada iman. Apa di antara perkataan yang Allah Ta'ala banyak kali ulang dalam Al-Quran? Muslim-muslimat. Wailun lil mukadzibin. Wailul lil mukadzibin, wailul lil mukadzibin. Celakalah orang yang berdusta, celakalah orang yang berdusta. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, sebab di antara pendusta adalah orang yang tahu bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, tapi dia tetap mengatakan ataupun berbuat kesyirikan di muka bumi. Di dalam suatu hadis disebutkan, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kadhib. Watak seorang mukmin yutba', maksudnya secara semula jadi mukmin itu ala kulli syai', boleh jadi macam-macam. Boleh jadi macam-macam ni macam mana? Boleh jadi dia kedekut, boleh jadi dia jenis lembut hati, boleh jadi orang jenis kasar. Tapi agama masih lagi bertoleransi dalam bab tu. Mungkin dia kedekut sikit, payah nak bagi zakat, mungkin dia malas nak puasa, puasanya puasa Ramadan saja, solatnya malas, mungkin dengan jiran dia tak berapa nak bagus, taklah sampai menzalimi tapi tak bagus. Boleh jadi apa saja. Tapi ada dua perkara yang agama tak boleh terima. Yang pertama apa dia? Al-khiyanah, pengkhianat. Yang kedua adalah pendusta. Jadi syahadatul zur termasuk dalam dua nas ini, Al-Quran dan juga hadis ini. Yang kedua, muslimin muslimat, ia telah berbuat zalim terhadap orang yang dirugikan atas persaksiannya, sehingga dengan persaksian tersebut ia mengambil harta orang tersebut, kehormatan dan jiwanya. Contoh macam kes jenayah. Kes jenayah, muslimin muslimat. Kes jenayah ni antara yang penting adalah kita kena ada qarinah, kita kena ada petunjuk, juga kita kena ada saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Jadi kalau saksi tersebut salah dalam memberikan, salah secara sengaja dalam memberikan persaksian, ataupun dia tak tahu, macam kita sebut tadi, seperti mana yang Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala kata, termasuk dalam syahadatul zur, memberikan penyaksian terhadap sesuatu yang dia tak ada ilmu. Dia pergi ke mahkamah ataupun dia pergi berjumpa dengan qadi, dia pun kata, ya saya nampak dia langgar orang tu, dia berikan penyaksian palsu. Akhirnya hakim memberikan keputusan bahawa dia bersalah. Kalau lebih teruk daripada itu, dalam bab qisas, kehilangan nyawa ataupun anggota tubuh, maka sebagai balasan dia akan dibalas semula. Itu sebab syahadatul zur merupakan satu benda yang berbahaya. Kalau orang buat syahadatul zur kat apa? Kat Shopee ke kat mana? Shopee ada live testimoni. Dia kata ubat ni bagus, ubat buah pinggang. Kita tahu bahawa di antara ubat yang diharamkan untuk diiklankan oleh KKM adalah ubat yang kita sebut apa? Penyakit kronik, jantung, apa lagi? Buah pinggang, kanser. Dia pergi iklan, ini ubat ni sembuh sakit. Ada pula kata ini adalah multivitamin untuk orang miskin. Orang percaya kemudian makan benda tu dan dia mati. Apakah dia termasuk dalam dosa menzalimi saudaranya? Ya, dia termasuk sekali. For review pun sama. Tak sedap, dia kata sedap, murah. Tiba-tiba orang pergi, datang daripada jauh, mahal. Cuma kadar kezaliman tu berbeza-beza lah. Paling buruk sekali bila dia menyebabkan nyawa dan juga harta. Ketiga, ia telah berbuat zalim terhadap orang yang diuntungkan dari penyaksiannya. Maksudnya dia buat penyaksian, dapat dekat kawan tu, untung kat dia, ada mangsa, rugi, dan juga kawan yang dia tolong itu
dapat keuntungan. Kerana ia telah memberikan harta haram kepadanya, kemudian dengan penyaksian itu ia pun mengambilnya, maka ia layak masuk ke neraka. Kenapa? Sebab Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni rasa hadis yang masyhur, berkali-kali kita sebutkan. Hadis ini muslimat. Ada kisahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah, merupakan salah seorang daripada isterinya Nabi SAW. Suaminya meninggal, Abu Salamah, kemudian Nabi menikahi beliau. Jadi satu hari Nabi berada di rumah Ummu Salamah. Daripada dalam terdengar orang bergaduh sampai masuk ke dalam. Besar pergaduhan tersebut. Dan dua orang lelaki ini memang nak menuju ke Nabi SAW sebab nak minta penghukuman. Akhirnya Nabi sebutkan hadis ini. Sebelum Nabi sebut hadis ni, ada satu lafaz yang mungkin tak termasuk dalam buku ni. Nabi kata apa? Innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini manusia. Ada kepentingan untuk kita bahas perkataan ini. Innama ana bashar. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, mereka tekan dekat innama ana bashar itu. Kenapa? Seolah Nabi nak beritahu, sesungguhnya aku ni tak tahu perkara ghaib. Dan aku tak tahu batin seseorang. Batin ni bukan tenaga batin. Batin kat sini merujuk kepada dalaman orang. Kan ada orang kata, oh, ustaz ni pandai baca fikiran lah. Tak ada siapa pandai baca fikiran. Cuma kita tahu berdasarkan pengalaman. Tengok student ni macam ni kan, muka serabut ni, macam cuak ini, mesti ada buat salah ni. Macam ayah dekat anak dia kan. Tiba-tiba anak tu jadi sopan santun je, baik. Ni mesti ada something wrong dekat sekolah. Kita tak tahu baca fikiran orang, tapi berdasarkan pengalaman kita. Nabi SAW pun begitu jugalah. Nabi ni cakna, peka. Nampak sahabat ni macam susah hati. Nabi kata, kenapa? Oh, hutang. Nabi pun mengajarkan doa. Ini kenapa? Lapar, mari kita pergi ke rumah si fulan untuk makan. Nabi kata, innama ana bashar. Aku tak tahu. Kemudian Nabi SAW sebut, man qadaitu lahu min mal. Nabi buat keputusan. Nabi kata, man qadaitu lahu min malin akhihi. Siapa yang aku telah tetapkan baginya daripada harta saudaranya. Maksudnya dia bagi kat si fulan, ada dua orang bertelaga. Ini keputusan aku beri kat engkau. Di penghujung Nabi kata, kalau Allah aku beri dekat harta saudaranya itu kepada dia, bi ghairi haqqin, tanpa hak, fala ya'khudhuhu, maka janganlah dia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sesungguhnya aku telah memotong untuk dia, itu merupakan potongan api neraka. Mustahil dua-dua betul. Mustahil dua-dua betul. Mesti ada yang salah. Cuma tinggal lagi kepetahan orang yang bergaduh. Kawan tu mungkin jenis pendiam, tak banyak cakap, mengangguk-angguk tapi dia tahu hak dia, menangis minta hak dia. Kawan dia pula pandai cakap. Nabi kata jangan ambil. Di sini ada satu lagi pengajaran menarik muslim-muslimat. Apa dia? Keputusan hakim yang tersalah. Keputusan hakim yang tersalah boleh jadi tak? Boleh jadi. Tidak menyebabkan perkara yang halal menjadi haram, dan juga tidak menyebabkan perkara yang haram menjadi halal. Faham ya? Keputusan hakim yang tersalah, dia katalah ini untuk engkau, padahal untuk dia tu benda tu haram. Itu saya kata tadi, tidak menjadikan benda yang haram itu halal, dan juga sebaliknya tidak menjadikan yang halal itu haram. Dia tersalah. Sebab kawan tu hujah, pandai petah cakap, hakim pun tersalah. Tetap haram untuk dia, tapi hakim tidak mendapat dosa sebab dia usaha. Dia cuba menilai betul-betul. Ini perbahasannya hari Sabtu minggu depan. Buku Dr. Basir Ibrahim tentang isu-isu kontemporari fiqh itu akan dibahaskan, sebab dia masuk dalam ruang lingkup
ijtihad minggu depan insyaAllah, hari Sabtu. Ada isu semasa tentang makanan, isu semasa tentang hiburan, isu semasa tentang apa lagi, makanan, perhiasan. Jadi mungkin ada yang berminat untuk hadir, boleh datang pada minggu hadapan. So saya teringat buku tu. Baik, yang keempat, ia telah menghalalkan harta, darah dan kehormatan yang diharamkan dan dilindungi oleh Allah. Sebab dia ceroboh terhadap harta, kehormatan saudaranya yang Muslim. Nabi SAW bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun. Setiap Muslim ke atas Muslim haram untuk dicerobohi. Apa dia? Maluhu, hartanya. Wadamuhu, darahnya, haram untuk ditumpahkan. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Ini termasuk orang yang buat prank untuk mengaibkan orang. Orang tu dah ada apa ni, kalau kita sergah sikit dia macam melatah gitu. Kita nak bagi tahu dia ada melatah. Kemudian dia letak kat situ, video ini telah pun mendapat persetujuan orang yang melatah. Itu tidak menghalalkan. Nabi kata apa? Setiap Muslim itu kita kena jaga kehormatan dia. Prank itu menafikan hadis ini. Hatta walaupun dia setuju. Isteri berhias gitu kan, untuk orang lain, tidak menutup aurat, dan suami dia setuju. Apakah menjadikan benda tersebut haram ataupun halal? Dia tetap haram walaupun suaminya setuju. Engkau tak payahlah pakai tudung, engkau buatlah apa yang kau suka, engkau boleh je bergaul. Itu tak menjadikan benda tersebut halal. Sama lah seperti ini. Mungkin kawan tu tanya, dia pun rasa macam bersalah. Itu tak apalah, awak upload lah. Tapi malu tu sampai kiamat kat dia. Baik, Nabi SAW bersabda, ini merupakan hadis yang terakhir yang Al-Imam Az-Zahabi nukilkan. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, al-isyraku billah, wa uququl walidain, wa qauluz zur. Maukah kalian aku khabarkan kepada kamu di antara dosa-dosa terbesar? Dosa besar di antara dosa besar. Maksudnya dosa besar tu apa yang paling besar? Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, derhaka kepada orang tua. Wa qauluz zur, perkataan yang dusta. Wa syahadatuz zur. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW ketika menyebutkan perkataan ini, Nabi berapa kita kata? Bersandar gitu. Tapi bila sampai dekat syahadatuz zur, Nabi bangkit dan Nabi ulang. Fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Nabi kata wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Penyaksian palsu, penyaksian palsu, penyaksian palsu. Kalau kita lihat muslim-muslimat pada hadis ini, syirik kepada Allah merupakan dosa dia dengan Allah Ta'ala yang tidak membabitkan ancaman kepada orang lain. Dosa dengan orang tua, dia dengan orang tua dia. Tapi bila sebut tentang syahadatuz zur, dia membabitkan orang lain, dan dia membabitkan sedikit sebanyak kemaslahatan awam. Itulah sebab Nabi SAW mengulang banyak kali sampai sahabat kata, laitahu sakat, kami harap Nabi berhenti bercakap tentang benda itu. Bukan maksudnya Nabi tak, sahabat tidak menghormati, tapi dah faham dekat benak sahabat benda tersebut. Nabi emphasize dan mereka faham keharaman memberikan penyaksian palsu. Baik, sedikit. Syekh Uthaymin rahimahullahu berkata, persaksian palsu adalah persaksian diucapkan seseorang. Ia mengetahui kejadian sebenar, satu, yang bertentangan dengan fakta sebenar. Itu satu. Yang kedua, atau ia bersaksi tentang sesuatu yang ia tidak ketahui. Macam saya sebut tadi. Satu, termasuk dalam syahadatuz zur, dia sebut sesuatu yang bertentangan dengan fakta.
Yang kedua adalah dia tak tahu benda tersebut, keadaan sebenar, dia pergi berikan penyaksian, termasuk sekali dalam syahadatul zur. Yang ketiga, atau ia bersaksi tentang sesuatu yang ia ketahui bahawa perkara itu sesuai faktanya, tetapi ia menggambarkannya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, juga termasuk syahadatul zur. Faham yang ketiga ni? Yang ketiga ni maksudnya dia tahu benda tersebut dan dia tidak menipu, tapi perkataan dia itu tidak menggambarkan pengetahuan dia, menyebabkan orang salah faham dan memberikan hukuman ataupun tindakan yang salah, maka itu juga termasuk syahadatul zur. Ketiga macam bentuk persaksian ini hukumnya haram, dan semua orang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta yang ia sedari bahawa hal itu bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Misalnya, ia bersaksi tentang si fulan bahawa ia begini dan begitu, dan ia menuduh, dan ia iaitu si penuduh menyedari sepenuhnya bahawa pengakuannya hanya dusta belaka, maka inilah yang disebut dengan kesaksian palsu. Contoh lainnya, jika ia bersaksi bahawa si fulan adalah orang miskin dan berhak mendapat bahagian zakat, padahal ia mengetahui bahawa sebenarnya si fulan itu orang kaya, termasuklah orang yang menipu sijil. Dengan dia tipu sijil, menyebabkan dia dapat pekerjaan tersebut, juga haram. Contoh lainnya seperti yang banyak dilakukan orang-orang di dalam majlis persidangan, ini juga klaim palsu. Faham tak ni? Klaim palsu, klaim lebih daripada yang sepatutnya. Kalau dekat, kan kadang-kadang kita pergi outstation, mungkin jarak tu 100 km saja, pulang balik 200, dia pergi klaim sampai 500 km, termasuk juga dalam keharaman ini. Contoh lainnya seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang di dalam majlis persidangan. Misalnya ada seseorang bersaksi bahawa si fulan memiliki keluarga dan berjumlah sekian orang. Dia klaim, padahal ia menyedari sepenuhnya bahawa kesaksiannya hanya dusta belaka. Contoh khusus seperti ini sangat banyak dan sangat disesalkan bahawa orang yang memberikan kesaksian palsu ini beranggapan bahawa dengan kesaksiannya tersebut ia telah berbuat baik kepada kliennya. Dia anggap benda tersebut, dia kata tak apalah, aku nak bagi korang sikit-sikit, aku kata dekat pihak penganjur ni si fulan ni datang dengan keluarga, maka dia dapat lebih. Menipu pun termasuk dalam nas-nas yang kita baca tadi, larangannya. Kakinya tu tak akan berganjak melainkan Allah Ta'ala kata engkau masuk neraka. Waliyazubillah. Jadi kadang-kadang muamalat ni, kadang orang tengok kita ikut sunnah ni sekadar ibadah, tapi orang terlupa sunnah ketika bekerja di pejabat. Orang kadang-kadang terlupa sunnah ketika bermuamalat di pasar. Itu sebab kadang-kadang ada sebagian para ulama kata, kalau kau nak tengok ibadahnya seseorang, kau tengok dia pergi ke masjid ataupun tidak. Tapi kalau kau nak tengok dia punya pergaulan, jangan tengok kat masjid. Sebab orang ke masjid itu untuk solat. Mana ada orang buat benda lain kat masjid? Nak tengok perangai sebenarnya dekat mana? Pergi dekat pasar, tengok macam mana menjerit, tengok macam mana saya tak ada buat duit ni, ini je duit saya ada, tolong lagi murah, padahal kat poket itu banyak. Jadi sunnah ini bukan semata-mata dekat masjid, tetapi ia juga adalah pergaulan seharian. Yakinlah rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun pada pandangan kita puncanya itu daripada benda tersebut, tapi rezeki ni ada banyak muslim-muslimat. Apalah gunanya Allah Ta'ala berikan kita beribu-ribu sebagai, kita kata apa, istidraj. Kita jauh menyimpang, kemudian keluarga kita dapat balak macam-macam, biarlah sedikit, tetapi itu memenuhi keperluan hidup kita. Satu penipuan akan menyebabkan penipuan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Baik, ada yang saya terlupa nak sebutkan kat sini. Para ulama berbeza pandangan tentang orang yang bertaubat, apakah penyaksiannya itu masih boleh diterima pakai. Taubat dia dengan Allah Ta'ala tu, dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau Allah Ta'ala terima taubatnya, maka itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Tapi untuk kita dipanggil dia sekali lagi, memberikan penyaksian, untuk memberikan testimoni, di situ para ulama berbeza pendapat. Jumhur ulama kata, kita berikan dia tempoh masa, kita tengok taubatnya bagus ataupun tidak. Satu hari tengok dia diperlukan untuk memberikan penyaksian. Dalam Islam ni dia ada banyak penyaksian. Nak tengok anak bulan kena ada saksi. Apa lagi? Nikah kena ada saksi. Jadi kawan tu boleh dipanggil ataupun tidak sekali lagi. Jumhur kata iya. Kita berikan dia tempoh masa, dia bertaubat, nampak zahir dia punya taubat itu, nampak penyesalan, nampak tak cakap bohong lagi, maka penyaksiannya boleh diterima. Tapi ada sebahagian Al-Malikiyah, juga dinukilkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sebagai berkata, taubat dia dengan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala terima. Tapi kita tidak akan panggil dia sekali lagi untuk memberikan penyaksian. Kerana kalau dia boleh berbohong sekali, maka kemungkinan untuk dia berbohong kali kedua itu ada. Jadi dalam hadis riwayatnya tidak akan diterima. Sekali lagi ini benda ni khilaf. Ada yang kata dia taubat diterima saja. Kalau dia berikan penyaksian sekali lagi, ada yang kata tak diterima. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi ke dosa besar yang ke-17. Ini singkat saja. Homoseks, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut liwat. Laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala, muka surat 157, dosa besar ke-17. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menceritakan kepada kita kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Tidak pernah ada kaum yang buat dosa seperti Lut alaihissalam, dan tidak pernah ada kaum yang Allah Ta'ala himpunkan ke semua dosa tu, akibat dalam dunia ni, terbalik, kena hujan batu, melainkan dekat kaum Lut alaihissalam. Fir'aun pun tak kena macam tu. Dia terbalik dekat laut sorang-sorang dia. Baik, jadi itu sebab saya kata benda ni menarik. Menarik untuk apa? Kalau kita nampak macam ada ciri-ciri benda ni dekat masyarakat kita, kita cepat-cepat benteras. Jangan segan silu muslim-muslimat untuk benteras benda ni. Nampak budak tu macam pondan-pondan sikit, suruh dia masuk hutan. Bagi apa? Bagi keras sikit. Nampak yang perempuannya macam apa, perangai lelaki, kita buatlah sesuatu supaya dia bertukar karakter. Apa istilah kita, pengkit ke apa? Pengkit. Dulu bohsia bojan. Betul lah istilah tu. Bohsia bukan? Bohsia apa? Perempuan murahan. Oh, maafkan saya, tersalah. Tapi faham kot ni? Kita tak mau lelaki tu keluar daripada fitrah dia. Kalau dia terkeluar daripada fitrahnya, kita kata kat dia, baik awak berhenti jadi lelaki je lah. Perempuan pun sama. Lelaki ada bentuk kesukaan dia. Dia suka panjat pokok, dia suka pergi hutan, dia suka pergi mancing. Itu fitrah lelaki. Kalau perempuan, dia suka pergi mancing. Ada juga suka mancing, tapi dia tak suka kulit dia gelap. Dia suka macam apa, budak perempuan pun kalau mainnya main apa, masak-masak, main kahwin-kahwin, main pondok-pondok gitu. Bagi dia gitu, bagi dia gitu. Jangan itu cerita lain. Jangan dilarikan fitrah dia. Baik. Allah telah membinasakan mereka disebabkan perilaku mereka yang kotor, iaitu homoseks. Kaum muslimin telah sepakat bahawa hubungan intim dengan sesama jenis, iaitu homoseks, termasuk di antara dosa-dosa besar.
Allah Ta'ala berfirman, ini sebenarnya ada banyak tempat dalam Al-Quran ataupun ada beberapa tempat dalam Al-Quran Allah Ta'ala nukilkan tentang Lut alaihissalam. Dan bila saya semak, sebenarnya ada satu ayat, walutan idh qala liqaumi, saya tak sempat daripada surah apa tu, walutan idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Az-Zahabi tak nukilkan dalam kitab beliau, tapi ayat tu ada dalam Quran. Saya rasa ayat ni lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana peristiwa itu berlaku. Allah Ta'ala nukilkan dalam Quran. Walutan, Lut alaihissalam. Lut sesama dengan Nabi apa? Lut sesama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala liqaumi, Lut kata dekat kaum dia, atatuna al-fahisha, dia kata kamu mendatangi fahisha. Fahisha merupakan dosa besar yang membabitkan syahwat. Itu fahisha. Mungkar adalah dosa besar yang bukan dosa besar, dia dosa yang membabitkan syahwat, besar jugalah. Mungkar adalah yang tidak membabitkan syahwat, macam mencuri, merompak, pukul orang, jenayah apa, itu mungkar. Lut alaihissalam kata kat kaum dia, kamu telah pun melakukan satu fahisha ma sabaqakum biha, yang tidak pernah dibuat oleh satu orang, tidak pernah dibuat oleh satu kaum pun, biha min ahadin minal alamin, semenjak Allah Ta'ala ciptakan muka bumi ni. Lut alaihissalam bagi tahu dekat kaum dia. Kemudian pada ayat tersebut, innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, kamu pergi jumpa lelaki bersyahwat, min dunin nisa, kamu tak mahu perempuan, bal antum kaumun musrifun, bahkan kamu ini kaum yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Maksudnya musrif kat sini bukan maksudnya membazir, tapi musrif maksudnya berlebih-lebihan. Ada perempuan tak mahu pergi perempuan, sebab lelaki dia kena, jangan yang apa, muka jambu sangat. Muka jambu tu kita panggil sebagai amrat. Terkenal fatwa Imam Ahmad bin Hanbal menghalau daripada majlis dia ada laki-laki amrat. Siapa sih ada amrat kat sini? Jambu gitu kan, jambu, muka comel-comel, pakai lipstick lagi, pakai apa yang bulu mata palsu tu, eyelashes, dia celak gitu. Wah, Imam Ahmad halau daripada majlis dia, jangan masuk majlis aku, engkau mendatangkan fitnah, balik. Bukanlah nak suruh pakai janggut palsu, tak, tapi bagi nampak lelaki. Jadi Lut alaihissalam, kamu ni tertarik kepada lelaki. Baik, apa jawab kaum Lut alaihissalam kepada Lut? Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu. Baik, ini kenapa saya bawa ayat ni muslim-muslimat? Hujah yang sama diguna pakai oleh golongan LGBT pada hari ini. Telah pun dicakap oleh kaum Lut alaihissalam. Mereka itu sukhriyah, memperejek, memperolok. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Dia kata halau mereka ni keluar daripada tempat kamu. Innahum unasun yatatahharun. Dia kata kamu ni semua bangsa suci. Bangsa suci. Kamu semua ni bangsa mulia. Bangsa mulia, engkau jauh-jauh main. Kami yang tak berapa nak suci ni kat sini. Biasa dengar tak hari ni? Biasa. Kalau engkau tu ustaz, pak ustaz, main jauh-jauh. Kami ni tak berapa nak ustaz, biasalah kami buat salah. Benda tersebut muslim-muslimat telah pun dihujahkan oleh kaum Lut alaihissalam. Akhirnya Allah Ta'ala kata, wa amtarna alaihim matara, dan kami hujankan mereka dengan suatu hujan. Fanzur kaifa kana akibatu al-mujrimin. Maka lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan mujrim, dosa, kezaliman. Mereka ni kita tahu, kalau ustaz cerita, mereka tu telengkup gitu kan. Tapi sebelum dia telengkup tu, Allah Ta'ala turunkan hujan batu. Itu sebab para ulama ketika membahaskan tentang Lut alaihissalam ni, kaum dia, dia kata tidak ada yang terhimpun. Kalau Allah Ta'ala nak berikan satu kaum tu pembalasan, satu je, ribut petir, mati. Hujan, tenggelam. Nuh alaihissalam, tenggelam.
Ini adalah hujan batu kemudian telengkup, tak pernah ada. Sebab apa? Zina satu dosa, tapi dia masih lagi dalam line fitrah. Zina merupakan suatu dosa besar, tapi dia masih lagi dalam fitrah manusiawi. Tapi liwat, homoseks, dia dosa besar babaikan syahwat dan terkeluar daripada fitrah manusiawi. Itu sebab nanti kita akan bahaskan pada sesi yang akan datang. Ada sahabat di antaranya Abu Bakar, Ali, Zubair dan juga beberapa khalifah. Setelah Abu Bakar kata, orang yang melakukan homoseksual hukumnya adalah dibakar sampai mati. InsyaAllah perbahasan tersebut kita akan huraikan pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.